orang berhenti untuk berdagang, mesti tempat tu ada sumber makanan, sumber apa, perlindungan, apa semua. Yang tu kena highlight. Dan landscape setting dia lah, tengok setting dia. I think 3 tu lebih kurang. Kena detail lagi, tapi dah ada dah. Pada first script tu memang dah okey, cuma tambahlah lagi. Itu je. Okay, thank you Puan Sharifah. Okay, next. Okay, group saya Doktor. Boleh. Okay, Assalamualaikum semua. So untuk saya punya group create tadi ada 3 group, 2 tangible, 1 intangible. Yang tangible tu satu buat agriculture on dekat Bali, Subak system, dia fokus on the system. And the problem is dia lack of, dia kaitkan balik dengan agriculture because at the first part tu dia too general. Dia cover on Bali tu sahaja. Tapi dia kurang sikit fokus on the agriculture itself. Tapi towards the end tu dah nampak lah. Okay, and then for second group, dia buat Borobudur. And this one quite okay, the information is there. Okay, cumanya tadi saya tertanya juga sebab Borobudur ni dia ada kaitan dengan another 2 temple yang ada satu main exist tu. Mereka tak cover dan saya minta mereka buat detail research lah untuk yang itu. Mungkin ada kaitan yang perlu dimasukkan juga. Okay, and then for the third group is intangible at Dabkeh, the traditional dance in Palestine. This is I think very interesting topic because Palestine pun dia perang, so might be ada dokumen benda yang tak documented, and then I'm asking them mungkin mereka boleh dapatkan the same document from yang nearby country yang mungkin practice the same dance, mungkin ada guna term lain ke. And then tapi yang tu tadi tak sempat habis sebab ada kita kena masuk ke besar ni kan, dan saya akan sambung sekejap after this, sikit lagi hujung-hujung tu. And then I think tiga-tiga ni dah ada very strong point, cuma ada kadang-kadang tu dia jam-jam point ni ke point second tu tiba-tiba point third datang dulu. Tapi tadi saya dah maklumkan mana yang kena put in order to jawab soalan tu dengan baik dan teratur lah. And then for introduction, tiga-tiga group ni dia tak cukup captivating kita untuk faham macam mana dia relate dengan the chosen site tu lah. Tapi dah diterangkan dan mereka pun dah ambil maklum dan akan insyaAllah buat penambahbaikan lah untuk presentation hari Khamis ni. Itu saja Doktor dari grup saya. Thank you very much Cik Mai. Assalamualaikum Doktor. Assalam. Okay Doktor, untuk grup saya dapat 1 tangible dan 2 intangible. Okay, secara keseluruhannya Doktor, yang pertamanya yang perlu diperbaiki adalah site background lah. Masih sama-sama lagi, ada yang tak ada. Dari segi key plan, location plan, site plan, masih lagi tak ada lagi. Ada yang ada, cuma ada yang salah tempat, dijadikan key plan, dia terbalik. So saya suruh dia betulkan balik lah. And then yang kedua adalah terlalu banyak teks. Saya tahu ini adalah sesi create, tapi ialah we as a landscape architect kan, so we need to reduce text lah. Kita berbanyakkan gambar, bukannya as a landscape architect je pun, untuk mana-mana bidang pun begitu juga kalau bila buat presentation, right? And then yang ketiga adalah setiap gambar you kena letak statement lah ataupun sources. Itu basic benda lah yang you kena buat. So bila orang tengok macam oh dekat sini, oh dekat situ. Alright, itu nombor 3. Yang keempat adalah dari segi menjawabnya soalan tu, saya memohon kepada pelajar untuk menyediakan satu slide selepas menjawab soalan, adanya part analisis dan sintesis yang mana dia summarizekan balik apa yang diterangkan tadi. Itu yang saya mohon mereka buatlah. And then Doktor, saya juga buat penambahan, mohon juga kepada pelajar untuk membuat SWOT analisis, yang mana kita punya task ni more kepada analisis and synthesis. So saya mau suruh mereka untuk buat ni lah SWOT analisis dari segi in terms of sustainable development model, yang mana ada 3 dimension, iaitu yang pertama adalah environmental dimension, social dimension and economic dimension. Daripada situ
daripada soalan pun kita dah boleh bagi dah antara 3 dimension tadi. So diorang just buat SWOT analysis lah, and then dia keluarkan, semua juga pelajar keluarkan statement findings lah from the SWOT, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Itu saja Doktor. Terima kasih Doktor. Okay, thank you Dr. Tim. Cik Mat? Okey, Assalamualaikum Doktor. Maaf saya tak boleh buka kamera sebab saya dekat office sekarang. Jadi saya punya group ini saya 1 tangible dan 2 intangible. Apa yang ketiga-tiga group okey bagi saya. Ada yang ada yang kurang dia di sini dan kurang dia di sini. Ada yang satu in term of graphical dia bagus lah. Dan satu lagi in term of analysis dia bagus. Tu kita boleh buat comparison kat situ. Untuk group yang good analysis, dia boleh analyse contoh dekat saya bagi contoh dekat Aklan Pina Handloom dekat Filipin. Grup Mushri. Dia bagus sebab dia boleh come up with the challenge macam mana nak safeguarding dekat area tu. At the same time dia boleh suggest macam penyelesaian macam mana kita yang challenge safeguarding tu with SDG is very good. Tapi in term of grafik dia kurang sikit lah. Dan satu lagi group pula dia in term of graphical dia bagus, sangat-sangat bagus. Tapi dia cuba nak cramkan dalam satu PowerPoint, dalam satu slide. Jadi dia terlampau haywire dan terlampau banyak to meant to digest lah. Instead dia boleh bahagikan, mungkin saya kata boleh bahagikan 4 slide, 5 slide kan. Jangan takut untuk bermain dengan slide kan. Instead kalau you cram semua tu kita pun payah nak faham. Okey, itu saja setakat ni. Terima kasih. Okay, thank you very much Dr. Malina, Cik Mai, Puan Sharifah, Dr. Tim and Cik Mat. Okay, now my turn. I have 3 groups. In Japan, dia punya temple dekat Japan satu, and then we have Songkran, the celebration of Songkran dekat Thailand, and satu lagi is Stonehenge. Okay, Stonehenge ni dia lebih kepada intangible. Yang Jepun punya tu pun lebih kepada intangible. Yang last kali tu untuk I think yang Jepun tu lebih kepada tangible ke intangible tadi, saya lupa. Grup Jepun. Siapa tadi grup Jepun? You punya intangible ke tangible? Tak ingat tadi. Tangible Doktor. You tangible. Okay. Yelah sebab you banyak temple-temple tu. 1 tangible, 2 intangible. Stonehenge dengan Songkran. Okay. Let me summarize. We have 9 group for my class and 10 group dekat Dr. Amalina punya. 10 group ke? Dr. Amalina 9 juga Doktor. 9. Okay. So we have 18 groups. Now, in my group ada 9 tu, none of the group mention the OUV. Okay, I'm not sure about Dr. Amalina punya group. Kalau tak ada dekat group tu, the first thing first untuk UNESCO punya site, regardless whether it is tangible or intangible, you must highlight the OUV. All group must highlight. OUV stand for Outstanding Universal Value. Because masa kita cari benda tu, awak mungkin tak perasan, dia ada tulis dalam warna biru teks dia tulis secara dalam Roman. Ya, nombor secara Roman. After this, all group must put in their slide for that particular site that you have chosen. Kena letakkan OUV-nya nombor 1 Roman ke, 2 Roman ke, 3 Roman. Some they have 3 criteria. Some they only have 2. Some they may only have 1 criterion. Itu mesti ada. Wajib dalam setiap kumpulan. Because when you talk about UNESCO site,
kenapa dia, sebab UNESCO site ni, although for example in Malaysia, but it does not belong to Malaysia. It belongs to UNESCO world. Ya, jadi milik bersama world because of the OUV. Now, the difference between exercise 1 and exercise 2 adalah exercise 1 it is only an ordinary landscape. Dia tak ada OUV. Okay, always remember that. Sebab saya nak you understand ordinary landscape, apa yang specialnya pasal ordinary landscape derive from your document or movie or apa yang you ambil sebagai source. Okay, contohnya landscape kampung, you ambil nelayan, you ambil itu very ordinary. But dia ordinary does not mean that it's not important. It is important for the local especially, although it is not gazetted as UNESCO site. Okay, so dah faham ya, exercise 1 is not under UNESCO, it is ordinary landscape because ordinary landscape is one of the criteria dalam UNESCO cultural landscape. Cultural landscape ada 4 dalam UNESCO. Salah satunya adalah ordinary ataupun evolving landscape yang kita buat dalam exercise 1. Okay, dan you have submitted the exercise. Now we are doing exercise 2. The objective is to provide some knowledge, so that you can differentiate between ordinary and the landscape with OUV. Okay, so OUV ni apa yang kita kata outstanding, meaning that maybe that's the only site yang ada benda tu. Dalam dunia ni ada satu je benda tu mungkin. Dekat tempat tu je ada. Maknanya dia rare, rare species. Some adalah dia endangered. Ya, itu yang tadi maknanya ada challenge bila you nak protect dia, bila you nak preserve dia. So all of you after this, kalau tak letak OUV dekat awal-awal mesti kena letak. Okay, and then how to relate the OUV and the analysis. I must agree with many lecturers yang dia mention tadi, lack of analysis. Majority our student can do wonderful inventory. But when it comes to analysis and synthesis, because it requires you to think, dia memerlukan berfikir. Bila memerlukan berfikir ni sebab you kena baca, you kena refer tempat lain. Jadi dekat situ yang a bit lag. Bila a bit lag, itu yang bila you nak buat proposal you balik-balik pokok teduh, balik-balik nak buat kafe, balik-balik nak buat ni because you punya horizon reading material you terbatas. Jadi you tak banyak tengok contoh. Because good proposal must come from good reading, good reference. Itu susahnya nak jadi landscape architect, nak jadi planner, nak jadi architect, nak jadi interior. Sebab kita kena implement benda dekat site. Orang tahu complain je kan, orang tak tahu apa masalah kita hadapi. It's not easy. But there are ways, 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 ways untuk kita overcome the problem. So once you understand the OUV, at least in your mind now, okay, I have done the first exercise, very ordinary. Because bila kita pergi ke site nanti yang dekat Perlis, you akan buat benda ordinary. Most people cannot recognize the importance of ordinary landscape. Datang-datang doktor tak nampak pun apa yang special, semua padi je ni. Nampak batas sawah, nampak pokok betik ada kat sini, nampak ni. So sebab tu saya nak train you skill membaca. Sebab tu dalam cultural landscape we must acquire skill to recognize the significance of ordinary landscape. Landscape with OUV is much easier to recognize, especially the tangible. Kalau ada istana seketul kat situ, senang nampak. Tapi landscape macam sawah padi kat Kedah, sawah jadah mata memandang, you nampak sawah dekat Perlis, apa ada kat situ? Biasa je. Itu macam belakang rumah saya je doktor. Nampak tak? That's one of the reason why ordinary landscape all over the world dia threatened. Sebab orang tak nampak dia penting.
Dekat Kedah, dekat Kedah especially, most of the tanah-tanah sawah have been converted into housing. Orang jual jadi housing. Jadi tanah-tanah sawah tu dah banyak dah tak ada sawah, dia punya title, land title pun dah tukar daripada agriculture, dia dah jadi sama ada commercial atau dah jadi housing. So what happened in the future to our rural landscape? Ya, dia akan jadi homogeneous. Homogeneous maknanya tak ada yang special, sama, pi Kedah, pi Skincan, pi Parit Buntak, sama landscape dia. Nothing special. Okay, so kita tak nak benda tu jadi because negara barat di Eropah mereka sangat bersungguh-sungguh preserve dia punya rural landscape. If we go to England for example, landscape Shakespeare, kalau kita pergi dekat Stratford upon Avon, kita pergi dekat Germany, kita pergi dekat dia apa kita kata modern country yang very developed, tapi they appreciate ordinary landscape sebab dia tahu lepas ni tak ada dah landscape tu kan. Lepas ni bila kita convert semua sawah padi, contoh macam kami pergi ke Melaka last sem, Merlimau is the last sawah padi in Melaka. Kalau Merlimau punya sawah padi pun converted into something else, memang kita tak ada, jangan cakap lah pasal periuk nasi semua ni. Maknanya kita pun kekurangan beras kadang-kadang disebabkan kita tidak bersungguh untuk bertani kan, berbanding dengan Thailand, mungkin berbanding India sawahnya dekat pergunungan, tu yang beras sedap basmati kat sana tu beras pergunungan ya. Okay, so OUV, and then saya setuju tadi dengan Dr. Tim, student dah repeatedly buat kerja kat slide ni, ada site apa semua, sepatutnya tak boleh salah dah dari segi key plan, location plan. In my group also, they did not include the location plan and key plan. Itu wajib sebab you cannot assume people understand the site, people know the setting dekat mana. Tak boleh, kita tak boleh buat assumption. Prinsipal membuat kerja dia kena follow SOP tu. Ya, kena tunjuk di mana lokasi. Kalau kat Filipina ada pulau-pulau, which pulau? Okay. And then saya tak ingatlah ni point berapa, awak catat lah ya, tadi ni mungkin dah point keempat atau point kelima. Okay, I notice maybe for tangible, because dia dalam bentuk physical kan, senang nampak, so the analysis may be slightly easy compared to the intangible. However, cultural landscape requires us to understand both. Mesti faham the tangible and intangible. Dia tak boleh salah satu. Because cultural landscape in term of definition dia, it is a product. Macam contoh, kalau kita beli baju batik kita adalah produk daripada cultural landscape. Setuju ke tidak? Batik Kelantan dengan batik Terengganu, batik cetak, batik lukis, tenun yang kita buat exercise satu, semua tu adalah product of cultural landscape. Kalau you perasan in Malaysia, in Peninsular Malaysia, only the 2 state or 3 state, Pantai Timur lah ya, Kelantan, Terengganu, and tu yang terkenal dengan tenun. Other state tak ada. Kalau ada pun very small punya tu, dia tidak besar. Jadi tenun, songket ataupun tenunan sutera, dia yang you nampak tu tangible, tapi dia datang daripada intangible, iaitu knowledge, because knowledge you cannot see. So sebab tu dia memerlukan interpretation, dia memerlukan analysis. Kenapa orang Pantai Timur, especially the Kelantanese, because ni masa saya buat PhD I discovered this, because orang Kelantan, kenapa dia orang Kelantan, Terengganu, belah-belah Pantai Timur ni suka dengan kain, suka dengan fabric? Because mereka ada DNA daripada Cambodia, daripada Vietnam, daripada ni. Sebab mereka ni memang nenek moyangnya dia dengan fabric. Tu nombor satu. Nombor dua, sebab Cik Siti Wan Kembang, dulu kita punya pemerintah di Kelantan,
dia sangat menggalakkan perniagaan ya. Jadi sebab tu orang Kelantan diwakili oleh walaupun ramai businessman lelaki, tetapi di Pasar Siti Khadijah more than 90%, I would say 99% adalah peniaga perempuan. Jadi itu datang daripada history. So itu yang you nampak tangible. Female domination ada di Pasar Siti Khadijah. Tetapi dia datang daripada, sebab tu dia nama dia Negeri Cik Siti Wan Kembang. Itu kalau kita mengkaji tentang Kelantan. Ya. So, what is lacking in student punya analysis, especially the intangible, adalah kita kurang faham the philosophy and ideology sebab benda tu tak nampak. Contoh if we go to communist country such as Russia, kita pergi ke North Korea, mereka ni sangat memuja pemimpin. Jadi kalau awak tengok dekat jalan dia mesti ada patung Lenin, segala macam patung pemimpin mereka sebab itu adalah ideologi. Mereka memuja pemimpin. Tak boleh lebih daripada pemimpin, semua kena sama rata. Jadi yang awak nampak hanya patung Lenin, tapi sebenarnya patung itu wujud atas dasar ideologi. Memuja pemimpin. Pemimpin mesti diagungkan. Jadi itulah yang awak nampak kalau dekat North Korea, pemimpin-pemimpinnya akan dibuatkan statue. Ya. Kalau dalam Muslim culture of course lah kita tak boleh buat statue ni. And then itu jadi analisis tu, saya setuju dengan macam Dr. Amalina ada sebut, Dr. Mai pun sebut, Puan Sharifah pun sebut, Cik Mai and Dr. Tim. Pelajar grup rata-ratanya kurang menganalisa. Sebab menganalisa ni dan membuat sintesis tu perlu certain level lagi. Jadi lepas tutorial between today sampai hari Khamis, you fokus kepada to analyze. Okay, macam mana saya bagi you tip how to analyze the element. Each side yang you dah pilih dia ada OUV. You must describe the OUV and explain the element in relation to OUV. Contohnya, katalah yang buat Stonehenge, dia relate dengan OUV criterion nombor 1. Apa dia? Katalah unique. Okay, apa yang unique then you explain. Katalah criterion 6. Okay, apa dia criterion 6? Apa dia criterion 5? So you analyze based on the OUV possessed by the site. Jadi mudah, senang kita akan structure dia. Nak buat kerja, structure kena kemas. Dia punya framework kena kemas. Kalau dia tak kemas, dia akan ke laut. Okay. So cultural landscape ni dia nampak simple tapi dia memerlukan critical thinking yang tinggi. Setuju tak Dr. Mai? Setuju doktor, setuju. Dr. Mai punya PhD cultural landscape Saya buat social cultural landscape. Sebab dah kalau dengan Dr. Atia rasanya ke arah situ kan. Betul. Apa tajuk dia Dr. Mai? You buat topik apa? A framework of Dr. Saya lupa pula. Tapi pasal social cultural landscape dekat kawasan Mary Urban Neighbourhood in Kuala Selangor. Okay. So mesti ada sentuh tu macam mana Kuala Selangor, Bukit Melawati pernah menjadi tampuk pemerintahan ketika dulu. Semua tu kena understand ya. Ni student dah 100 kali dah buat Bukit Melawati tu kalau cultural landscape tapi tak pernah dapat hasil sebab tak faham ya. Bila tak faham kita hanya nampak benda yang nyata sahaja. Kita tak faham macam mana Bukit Melawati dulu itulah core bagi negeri Selangor. Okay. So tadi saya dah guide macam mana nak kemaskan your analysis and synthesis ikut OUV. Kemudian saya setuju macam Dr. Tim menyatakan tadi, walaupun tidak dinyatakan dalam brief, tak salah untuk you come up dengan SWOT ataupun you pakai method-method yang lain sebab at least ke hujung semua orang mesti ada conclusion. Conclusion ni dia akan membantu audience untuk faham slide you yang ada 20 tu contohnya apa sebenarnya yang you cakap kan. Jadi you akan ulas lagi, dia kata 3 lesson yang you belajar mungkin daripada sini. Okay, first maybe you highlight in terms of ideology, contoh untuk yang intangible.
atau you touch on architectural dia kalau yang tangible, atau you touch on contoh saya bagi siapa student yang dia pilih subak Bali, dia boleh pilih you boleh pilih intangible, you boleh pilih tangible. Kalau you pilih tangible, dia lebih kepada all the mechanism, macam mana pengairan itu dibuat. Kalau you pilih intangible, you kena discuss macam mana ura-ura dan uri yang ada dekat sekitar tu, dia sebenarnya yang jadi macam tempat untuk air, minuman air, tempat untuk mengalirkan air, itu adalah religious, partly dia adalah religious punya konteks. Jadi depends on cerita. Kalau yang tangible, kenapa sebab Bali dia successful, sebab pengairan tu datang daripada dia punya sembahan, ya. Jadi dia ada kaitan dengan offering. Kena baca lebih-lebih lah. Jadi the OUV yang sebab Bali, dia ada mewakili yang tangible, dia ada mewakili yang intangible. So dua boleh. Tapi mungkin tengok UNESCO letak dia di mana, tak ada masalah lah. Okay. So macam contoh tadi Puan Sharifah kata ada yang dia punya intangible tu banyak nak larang analisis. Saya rasa macam tu. Cuma tadi saya nampak dalam saya yang ini tu ITK mana dia cuma dia boleh lagi dengan the OUV tu. Okay. So jadi awak dah faham comparative exercise 1 and exercise 2, dia ada persamaan, dia ada perbezaan. Okay. So agak-agak lesson belajar ni sebab tu sekarang ni exercise 1 and exercise 1 adalah menyediakan you untuk pergi ke site. Awak tahu orang-orang PhD pun kenapa certain people PhD dia buat survey, dia buat questionnaire, tapi questionnaire dia tak ada hasil because salah soalan. Sama lah kita ni nak pergi Kedah dengan Malaysia 6 hari 5 malam, ada projek kena cover sebab kita terpaksa macam ini awak tak ada dalam kampus. Kalau sepatutnya tak macam pun, tapi jadi awak jangan lembut sebab kita terpaksa buat begitu. Jimat kos satu site dia ada 2 projek. Isi site ramai student site sampai kat A. Tapi pergi site tak tahu cari apa. Awak tahu tak sebab kenapa site tak cari apa? Sebab orang-orang persediaan. Bila kurang persediaan, kita tak nak cari apa. Walau kita tahu ada elemen, balik-balik kita ulang elemen yang sama. Balik-balik kata-kata segregation, yang ini. Tapi when it comes to analysis, you tak nak buat. Because you tak faham. Ya? So, sebenarnya sebab itu yang harang kita buat ni adalah test study. Test study ni penting. Macam kita buat PhD, macam buat masters, kita panggil literature review. Mesti kita kena baca dulu. Tak boleh tak baca. Kalau tak baca, kita tak ada idea. Ya? Ada orang lagi terus. Jadi bila awak balik daripada raya nanti, barulah kita buat test study for our study area. But at least exercise 1, exercise 2, and exercise 1 tu lebih kepada documentation, legal documentation, untuk faham apa dia National Heritage Act, nak faham apa UNESCO, apa nak faham apa dia ICOMOS, apa peranan mereka. Dia lebih kepada treaties ataupun body yang bertanggungjawab berkait dengan heritage dan cultural landscape. Dia agak berat sikit lah sebab tu you kena baca dokumen. Okay. So kalau macam Dr. Tim daripada planning ni, memang makanan lain-lainnya adalah membuat dokumen. Landscape architect tak pandai sangat nak menulis. Okay. Tapi landscape architect pandai melukis. Jadi combine dua ni bagus. Orang pandai melukis, orang pandai melukis. Tapi kalau cang-cang satu ni tak boleh. Okay. So itu yang nanti Dr. Tim akan share dari segi boundary, sebab kita kena berpijak dunia nyata. Tak boleh main suka hati ambil tanah orang pergi buat
suka hati. Kan? Kelas, dah dapat tak some idea how can you improve your slide presentation and the content? Okay. Dan grup saya tadi saya teguhkan jugalah dari segi grafik yang penuh dengan batang aiskrim, penuh dengan bunga-bungaan batik, penuh dengan apa-apa lagi. Tak perlu. Kita hanya nak clean slide, yang penting the content. Okay. So tapi saya dah nampak ada improvement daripada exercise 1 yang kita teguh-teguhkan dulu. InsyaAllah kalau awak ni patuh, nanti board akan jadi elok. Okay, gambar bercantum-cantum semua tu tak mau. Ya. Okay, so far kelas dah dapat tak some idea daripada tutorial, dan kita ada summary untuk keseluruhan. Okay. Boleh faham? Doktor, Ya. since ada 2 group kat Subak, why don't seorang buat intangible, satu group buat intangible? Saya tak tahu tadi yang Ada dua-dua dua tu dia sebab. buat. Yang Tak, dia dengan ada. saya. Yang dengan saya subak juga tapi tangible. Saya pun intangible. Ya, sama ya. Tapi yang saya tu dia fokus on Coach Sharifah punya dia fokus on Merata. yang ni dia agriculture saja, dia punya mekanisme. Dia ada tunjuk architecture apa semua ni lain. Oh. Saya rasa 2 group ni you discuss lah macam mana you nak buat kan. Betul tak doktor? Doktor, saya rasa grup Dia saya dapat pun line sikit. Subak juga. saya pun buat subak juga. Oh, ada Ada tiga lah. 3. Subak sistem. Tapi sebab dia intangible ke? Oh, subak saya intangible. Intangible. Kalau sebab dia intangible tak apalah. Tak apalah, ini nanti nak tukar last minute dengan berapa hari, and they also have other submission. Dia dah ada dah detail. Yeah, so it's quite unfair to them. Just proceed, cuma you baiki the content. Fokus je lah. Dia fokus. Fokus the content, jangan cacar marbah. Sebab kalau nak twist ni, masa pendek dah hari Khamis nak ni, and then tolak lagi dengan kerja-kerja lain, tak sempat lah nak buat kan. Okay. Saya selalu advise dekat student. Saya sebenarnya senang je saya nak kenal watak-watak student dan watak-watak group. Kalau saya masa belajar dulu, saya tak suka sama dengan orang. Okay. Jadi I'm sure that you have discussed dengan kawan-kawan. Saya tak tetapkan, kami lecturer tak tetapkan you ambil apa. Kalau you tengok map UNESCO yang ada yang dipin-pinkan dekat tu, berlambak you boleh pilih. Betul tak? Punya banyak macam tu. Jadi kalau saya tengok ada yang pilih Penang dengan tu. Kalau saya tak pilih Penang dengan Melaka. It is too common. Okay? Kalau saya saja tak cakap. Hari ni saya baru cakap. Kalau saya lah, salah satu yang intangible saya akan pilih masyarakat Turki yang menggunakan siulan sebagai dia punya communication. Dia akan whistle ya untuk Sangat dia interesting. So dia macam pasar bisik lah. Pasar bisik dekat Kuala Kedah kan. So dia macam ni ya, kalau you nak jadi pelajar yang outstanding, maknanya bukan outstanding ni tak, maksudnya subjek you tu you nak dapat elok, you jangan takut untuk lain daripada orang lain. Tapi rata-rata pelajar kita, you suka berjemaah sebab berjemaah tu dia nampak lagi safe. Kalau you suka play safe, you susah nak pergi jauh. Maknanya markah you dapat tu, dia play safe dia macam ni lah, sebab kita akan rasa selamat kalau ramai orang guna jalan tu. Tapi kita akan rasa tak selamat kalau kita 2-3 orang je yang guna jalan tu. Tapi dalam education, dalam experience ni, okay, kita jangan takut. Okay, kalau kita takut, kita akan jadi, dia macam ni ya, orang selalu panggil, are you the conformist or non-conformist? So, kalau kita jadi non-conformist, maknanya you tak akan ikut yang berjemaah ramai-ramai tu. Okay, I must make myself distinct. Contohnya kan. Okay, so it doesn't mean that kalau you buat subak, 10 orang buat subak, you tak dapat markah, dapat.
Cumanya it is too common lah kalau 10 group buat yang sama atau 3 group atau 4 group. Unless tadi kalau 2 tangible, 2 intangible. Then katalah last dengan last ada tangible dan intangible, LAN pun sama, ada intangible, ada tu. Supaya kita boleh nampak apa bezanya dekat situ, ya. Tak apa, ni saya suka melatih student untuk lebih berani dan dia tak takut buat salah, dan saya suka student yang awal-awal tu mungkin dia slow, dia tak dapat tu, tapi dekat hujung dia ambil semua lesson dan dia baiki. Ya, jadi awak kena humble, menerima komen, menerima kritikan. Belajar ni tak boleh sombong, kena humble. Kalau Cik Mai ke, Dr. Tim atau Puan Sharifah ke atau lecturer lain tegur, ikut nasihat tu. Mana mungkin diorang nak bawa you ke jalan yang sesat. Mesti diorang nak bawa you ke jalan yang nak dapat markah yang elok kan. So dengan hanya 2 exercise ni, okay, sekarang tulis dekat chat, saya nak tengok knowledge you, minat you, excitement you tentang cultural landscape studio ni daripada berapa ke berapa. Ni minggu ketiga. Cuba tulis kat chat, nak tengok. Okay. 0 ke 6, ada yang 4 ke 7. Okay, sebab benda kita nak belajar ni dia kena minat. Kena adalah minat sikit. Kalau tak ada minat langsung, asyik menyampah je, susahlah. Minggu lepas saya ajar research method. Group last. Okay, group last. Boleh bagi tahu kawan LAN tak? Macam mana research method yang awak belajar tu, yang selalu kalau research method satu dunia orang malas subjek tu, tak suka. Apa awak belajar last week? Macam mana perasaan awak? Bertambah tak suka ke ada sedikit rasa suka? Jangan hipokrit ya. Awak tak perlu beli saya. Macam mana Aisyah? Aisyah Rebun, Nur Aisyah Rebun. Last. Kelas research method bertambah suka lah juga sebab senang nak faham bila doktor buat cara macam tu. Sebelum tu pernah dengar tak research method tu, macam dengar pun dah research method kan? Macam mesti ada rasa malas-malas kan? Sebab saya fikir dia fokus pada kerja macam bertulis. Memang dia kerja bertulis lah, tapi ada caranya. Okay. Siapa lagi kat sini last Intan. Macam mana Intan? Susah tu nak ajar research method, nak bagi student faham, nak bagi, kan Cik Mai? Banyak tu okey lah, macam contoh kita tak tahu, kan selalu kita baca artikel je kan, macam abstract tu tak tahu macam mana nak buat. Lepas tu doktor terang, macam dah faham lah sikit-sikit. Boleh lah sikit kan? Dia macam you bayangkan you berjalan dalam gelap, mesti you takut. Tapi kalau you ada cahaya sikit, kurang sikit takut. Kan? Dr. Tim pun ada dia assist kat kelas saya. Macam mana Dr. Tim? Kelas kita tu? Doktor, saya first time lah lecturer mengajar macam tu. So saya rasa excited sebab sebelum ni kan macam lecturer akan mengajar what is mean, what is descriptive. Macam tu kan doktor kan. So bila kelas doktor ajar, oh ini macam ni cara dia, macam cara dia. Ni apa, ni aim, macam mana cara aim, macam mana cara analyze, I found that, macam tu kan doktor kan. So interesting doktor. Thank you so much doktor. Saya banyak belajar.
Tak, sebenarnya susah. Kan Cik Bai, saya pun sebenarnya kalau research metodologi saya dulu saya ingat, ya Allah, tak tahulah. Memang susah sebenarnya research. Orang tak minat kan Cik Bai? Selalunya orang nampak dia macam complicated, banyak stats kan, orang tak suka stats selalunya, statistik tu kan. So dia akan relate dengan research method tu juga. Okay. Tak apalah, kita belajar sikit-sikit untuk ni sebab saya takut menakutkan pelajar part 6 ni dengar je research method, dah nak bawa ANOVA, dah nak bawa pula T-test, saya tak akan buat macam tu. Okay? So dia belajar ni yang penting kita kena tahu sebab kenapa nak buat T-test, kenapa nak buat regression. Bukan kita lambak kat situ. Regression less than 0.5, apa bendanya kan? It's not like that. Jadi menakutkan orang yang especially yang tak pernah jumpa statistik, yang takut dengan nombor. Lagi takut nak buat. Kan? Kalau orang ada basic, sebab macam saya daripada science stream. Jadi benda tu tak menakutkan lah. Kita nombor-nombor ni tak menakutkan. Tapi adalah benda lain yang I takut pacat. Okay, so kita dah habis kita punya ni. Sekarang kita nak dengar student punya session kedua ni, feedback yang kita nak pergi trip ni. Apa yang mereka dah settle, apa yang mungkin belum settle, yang sedang dibuat ke. Okay, saya nak laporan dari Bendahari. Okay, sila Bendahari. Ni Menteri Keuangan ni, Rafizi. Bukan, PMX. Okay, mana Bendahari? Saya nak laporan awak, dah kutip duit ke, berapa bajet satu kepala, berapa nak kena bayar My Village, My Home Village. Mana Bendahari? Bendahari dan dia punya pembantu. Senyap je. Mana bendaharinya? Boleh pakai ke tak ni? Hari ni bendahari cak ayam ke apa? Cak pasola. Mana dia bendaharinya? Aduh. Aiman. Siapa bendahari Aiman? Bendahari Doktor. Siapa bendahari Saya tu? bendahari untuk LAN. Syakira, Lan. Asisten untuk Nafa. Tak apa, tak kisahlah. Awak kan Kan ni bergabung. belum ada. Apa dia, Syakira? Setakat ni tak ada lagi berapa estimate untuk seorang berapa. So Okey. tak ada buat Hari Rabu, hari Khamis saya nak benda tu ada settle, setelah dimaklumkan berapa satu kepala, estimate nak bayar makan, nak bayar rumah, nak bayar kalau ada nak sewa kereta, bagi siapa yang nak sewa kereta sudah ada dia punya. Jadi orang yang transport kena bagi sumber maklumat, orang makan kena bagi sumber maklumat, accommodation kena bagi sumber maklumat. Bendahari lambat bertindak ni. Okay? I'm not happy. Puan Sharifah dah tulis dah dekat grup tu, buat ni pun tak nak ikut, slow. Ni pasola ni cak ayam ni. Sardin cak ayam sedap, mahal, tapi ni menteri cak ayam ni tak pakai. Topi cak ayam mahal. Okay, siapa Syakira dengan siapa tadi you punya bendahari? Hafizuddin. Hafizuddin, mana dia Hafizuddinnya? Dia datang ke tak? Saya dengan Bukan Naufal. Naufal, mana Naufalnya? Naufal. Okay. Reti ke nak buat tu? Kita tak nak cakap banyak. Hari Khamis benda tu ada. Sebelum hari Khamis lagi dah bubuh dekat dalam Excel contohnya berapa keuangan. Saya tak campur dalam lantikan AJK, awak yang pilih. Awak semua yang pilih. Naufal dengan tu jaga duit. Ni jaga ni, dia jaga ni. Saya tak pilih. So bila orang dah bagi tugas kat kita, kita kena buat, kita kena jalankan. Kita tak boleh, awak nak tunggu siapa Naufal?
doktor. Awak nak tunggu Saya apa? Saya nak tunggu maklumat daripada semua berkaitan dengan berapa kos semua tu. Saya tak dapat Oh dah ada info lagi. dah. Dia orang dah letak kos lah tu. Dah- Bahkan dia tak letak kos. Okey, saya Jangan Based tunggu, on yang awak kena semua orang, semua AJK kena proaktif. Awak tak boleh tunggu semua orang nak pergi sua dekat awak. Awak kena bergerak pergi cari. Faham tak? Saya rasa kos dah ada dah. Betul tak doktor? Kos dah ada. Siapa letak yang rumah, dia ada jenis-jenis rumah, kapasiti berapa That's harga. why saya Lepas tu kata makan sama apa. orang yang jaga rumah dah kena tahu awak ni nak pilih rumah mana. Jadi kita dah tahu, okey, katalah rumah yang 280 boleh sumbat berapa orang. Jadi satu kepalanya berapa orang kali dengan 5 malam. Saya takkan ajar ya, awak dah semester 5, awak kena independent. I can't afford to teach you every single thing. Okay, Naufal dengan Syakira dengan yang lain-lain lagi ni, semua yang menyumbang kepada keuangan hari Rabu saya nak dalam Excel. Nanti letak dekat dalam yang kita punya trip AJK semua tu. Rasanya clue dah ada dah. I dah letak hari Naufal, tu. boleh? Itu contoh kiraan. boleh, boleh. Okay. Awak tahu tak kenapa kita minta student yang buat benda ni, bukan lecturer. Kalau awak tidak dididik buat benda macam ni, nanti awak bila awak kerja, awak tak boleh buat kerja. Sebab awak manja, awak sentiasa disuap. Awak hanya tinggal bawa badan, bawa beg, naik atas bas, tidur. Lepas tu sampai kat Perlis. Itu je awak tahu. Okay, you tak tanya apa saya dengan lecturer lain kena buat. Banyak kerja. Semalam saya tak rest, pergi buat surat nak hantar ke majlis. Jadi saya tak bising kat you. Jadi semua orang kena main peranan. Tak boleh. Di cerita homestay ni banyak kali dah kita cakap. Tak ada lagi satu conclusion. Pensyarah dah pilih dah rumah mana. Mungkin Cimat nanti dia bagi tahulah dia dengan wife dia nak yang mana. Faham tak? Student pilih yang nak mana tadi. Cerita nak bawa tilam, nak bawa toto semua dah ada. Kalau tanpa toto, tanpa tilam berapa? Kalau nak angkut berapa? Okay? Semua orang macam contoh Naufal dengan yang jaga duit, you kena jadi leader bahagian duit. Yang transport, jaga bahagian transport. Ni makan ni dah dapat tak? Ni AJK ni di bawah Cik Mak Sabu ni. Keterjaminan makanan ni mana dia? Sila. Sudah doktor. Okey Aiman, kita pagi dah dapat yang free daripada tempat tinggal. Okey, sekarang petangnya kita nak pack dinner. Betul? Dan barbecue. Mereka boleh buat tak? Itu kami dah dapat dah. Untuk dinner dengan BBQ tu kami dah dapat catering yang hari tu punya. Catering luar lah. So untuk dinner yang 4 malam tu kami dah dapatkan menu dan harga untuk setiap per pax dalam RM10 per pax sehari. Okey. Dan malam last BBQ tu kami dapatkan harga untuk RM15 per pax sehari dan menu semua dah ada. Nanti campur sekali dengan 6 driver tu. Okey, berapa? So dah boleh bagi harga ni kepada Naufal. Jangan tunggu. Okey. Rabu kena ada. Dalam Excel semua portfolio kena sediakan dah. Dia punya tu. Aiman, Aiman ketua kelas yang mana Aiman ada 4 ni. Tak tahu yang mana Saya doktor. Aiman ketua kelas yang mana? Yang ni Saya. Okay Aiman. You organize hari Rabu dalam Excel semua portfolio dah ada dia punya ceritanya. Okey. Okay. Okey. Kan saya sebut dalam grup besar. Ada. Waktu raya macam ni nanti you faham lah orang Melayu punya cara raya. Lepas raya awak call dia tak angkat phone sebab dia sibuk beraya, dia sibuk buat macam-macam open house. Ni sebelum raya kena settle. Okey baik doktor. Okey. Rabu. Dia tak guna kalau ada 80 lebih orang tapi tak berfungsi. Baiklah 10 orang student je. Kan? Okay. Lepas tu yang satu lagi doktor. Yang orang accommodation tu tanya tak bila dia nak deposit? Mana Putri? Putri yang jaga accommodation kan? Okay, bendahari untuk lecturer yang collect daripada lecturer biar dia asing ya. Sebaiknya bendahari ni jangan seorang orang lambat duit kat dia sebab takut bank nanti dia akan dia akan tu account you, dia
dia akan tutup, bukan tutup akaun apa? Dia macam Macam blok lah. dia block sebab dia nampak duit banyak masuk. Tu kena careful juga tu. Okay, sekarang bendahari yang nak collect duit daripada lecturer siapa? Kepada siapa kami ni nak bayar ni? Bagi tahu jumlahnya dan kepada siapa? Saya minta Naufal lah. Saya collect untuk student. Naufal. Saya Tapi minta student, Naufal untuk collect semua lecturer. Saya collect tapi untuk student student. pun, Syakira, tapi student pun biar ada last dengan LAN lah. Sebab kalau tidak semua penat lah you nak jaga satu. Last seorang, LAN seorang. Doktor last ada last punya yang kutip. Tak apalah, saya Then tak ada tahu yang ikut LAN kutip. punya tu. Last dengan LAN adalah dia punya tu. And then yang tu saya tahu, settle lah dia punya, settlekan lah you punya tu. Okay, ni kereta sewa. Kereta sewa. Doktor, saya ada soalan. Ya, doktor. Ya, Dr. Amalina. Hari tu ada beberapa student tanya, dibenarkan tak untuk naik kenderaan sendiri untuk ke Perlis? Macam jauh juga kan? Jauh sangat tu. Betul lah. Yelah, tidak digalakkan lah dengan jauh macam tu. Dan Kuasa tu baik sewa kereta. You punya mungkin macam ni lah, kalau you bawa kereta mahal, kalau you sampai sana you sewa dari sana. You sampai sana you sewa lah. Sewa sehari kalau kick berapa? 150 Katalah 150 bahagi dengan 5 orang. Kan? Sehari. RM15. RM15 petrol sikit-sikit. Lagi murah berbanding dengan tol, dengan duit minyak, pergi balik. Kecuali kalau you memang duit berkepuk. Tapi saya tak galakkan lah ya, kalau macam Melaka dulu memang ada student bawa kereta. Sebab jaraknya tak jauh. Dan waktu-waktu perayaan ni pun saya takut juga kalau terlibat nanti dengan kemalangan ke apa ke, susah. Siapa yang nak bawa kereta tu? Ada berapa orang nak bawa kereta? Saya AJK Transportation. Lepas tu saya cadangan ni macam tu lah, nak kasih student bawa kereta sendiri. Sebab kalau ikut kiraan dalam sewa kereta kat sana satu hari dalam 120 kalau untuk Azia dengan Myvi tak silap. Okay. So anggaran kalau satu grup 5 orang satu kereta dalam 20 lebih lah untuk satu hari. So kita akan stay kat sana dalam 5 hari. So penggunaan kereta 5 hari jugalah kan. So kalau didarabkan dalam 5 hari, kurang-kurang orang akan keluar untuk kereta sewa saja 100. Kalau bawa berapa kosnya? Kalau bawa kita sediakan duit minyak dengan duit tol saja. Kalau sewa kereta kat sana kita kena fikir pasal duit sewa kereta dengan duit minyak. Tapi kalau awak tengok itinerary yang saya bagi, bukannya hari-hari you nak kena tu. Kalau contoh bas hantar pergi site, lepas tu ada yang kita pergi ke local authority. Cuba saya nak tahu ada berapa orang yang nak bawa kereta? Kalau tengok daripada brief doktor tu yang duduk kawasan yang site kat kawasan Perlis yang akan bawa kereta kan. Sebab yang bas akan menghantar diorang ke Kedah. Taklah, hantarlah dulu ke Kanga. Dari Kanga mungkin bas mungkin satu bas gerak pergi tu, 2 bas pergi ke Kedah. Kita akan susulkan macam tu lah. Biasanya kereta tu pakai untuk yang final project je, pergi kampung-kampung tu. Cultural mapping tak payah. Pergi majlis tak payah kan. Yang kita betul-betul nak pakai kereta yang kat kampung tu sehari setengah je. Siapa orang utara sini, you tahu tak trafik musim perayaan ke utara macam mana? Biarkan dia. Tak tahu, jangan main-main oi. Sampai sana lagi cultural mapping ke mana, hampa ke mana?
Macam ni lah, saya tak galakkan lah you bawa kereta sebab nanti susah nak kawal. Patut dah sampai, tak sampai. Patut dah buat ni tapi tak buat sebab bila ada kereta panjang langkah. Itu saya tak suka. Kalau dalam bas tu dah memang kena pergi situ. Faham ya? Nanti sewa kereta kat sana mungkin you perlu hanya 2 hari. Bukannya 5 hari you nak kena pakai kereta. Macam kami lecturer mungkinlah kami pakai 5 hari sebab kami nak kena bergerak pergi melawat setiap tempat tu. You faham tak Aiman? Faham doktor. Ni siapa tadi? Amjad Tadi Amjad. ada. doktor. Okay. Kita tak perlukan sebab nanti susah ni bila banyak sangat kereta dekat sana susah nak kawal. Susah nak kawal tu bukan saya tak percaya kat awak. Tapi nanti macam ni ya. Dr. Amalina dah hantar borang bas. Bas tu patut dapat 3, bas datang 3, lepas tu tak penuh pun. Memang kami yang kena marah. Faham tak? Faham doktor. Rasanya Dia- elok semua naik bas lah. Dia macam ni doktor. Kalau sewa kereta tu memanglah 120. Sebab tu kita kena kumpulkan maklumat berapa banyak orang nak pakai kereta. Jadi kita bersewa kat dia orang satu mungkin 10 biji kereta, 10 biji kereta lah katalah contoh. Kita boleh dapat RM90 ke RM80 sehari. Jadi korang kena tahu juga kalau korang bawa kereta luar, korang pergi makan, korang kena ketuk. Bagus Cik Mat. Tahu tak apa. Bawa pakai nombor plate sana R. Jadi tak adalah kena ketuk. Itu satu. Tapi macam kita cakap tadi lah, you kena uruskan dulu berapa kereta nak sewa dan kita tak pakai kereta tu hari-hari. Kita tak ada masa pun. Masa kita sangat terbatas. Kalau awak tengok itinerary tu sebab 2 projek kena buat. Okay? So jangan anggap ini nak bersantai kulu-kili. Memang dia memudahkan. Nanti mungkin you hanya perlu sewa kereta 2 hari. Jadi kalau 2 hari taklah mahal. Yang awak bayangkan 5 hari. Untuk site dia tu. Sebabnya cultural mapping tempat-tempat tu memang susah parking pun. Ya. Lagi Memang pening. datang naik bas. Macam kami pergi balik pulau tu. Turun pun jauh. Ya. So you kena faham. Boleh ni? Siapa tadi? Amjad. Boleh doktor. Nanti Muhammad fikirkan ni orang transport ni jadual schedule semua saya dah bagi. Nanti you all fikirlah you all nak pakai kereta hari apa. Yang nak pakai kereta tu kat kampung tu, yang pergi kampung saja. Yang pergi bandar tak payah, pergi majlis perbandaran tak payah nak pakai kereta. Jadi awak boleh tahu hari apa yang nak pakai kereta. Boleh ni Amjad? Boleh. Okey, lagi? Nanti yang pasal site tu kita akan undi. Sekarang kita belum lagi ada tapi idea awak dah tahulah site tu dekat mana apa semua kan. Kita undilah untuk dua-dua projek tu. Normally kita tak pilih pun. Kita undi supaya tak timbul ni lah. Ya. Okey, ada apa-apa lagi tak? Portfolio Satu mana lagi, lagi? Doktor, saya Ya. Putri Aifah. Untuk bilik tu, saya dah buat spreadsheet. Kalau saya release sekarang, boleh ke? So, diorang isi nama mengikut bilik masing-masing. Sebab kalau nak Boleh. bagi Boleh. satu-satu takut tak adil pula. So, diorang Betul. isi serentak. Isi supaya bila tiba kat site nanti dia dah tahu dah kawal bilik dia siapa. Okey, saya sekarang ni dah Bukan baru nak fikir nak bergaduh siapa kawan awak ke kan. Nanti kita book saja untuk driver bus sebab kita pun tak tahu sekarang sama ada dapat driver bus UiTM atau driver bus luar. So tak tahu mereka tu nak tinggal dengan kita ke mereka nak duduk mana. Kot lah mereka nak duduk kalau pemandu UiTM dia nak duduk UiTM Perlis. So saya tak pasti dia punya tu macam mana. Tapi for the time being kita cakap lah dengan orang tu, kita ambil lah satu dulu untuk driver bus 6 orang tu.
Sebab sekarang kita pun tak tahu dia bagi kita adakah dia akan bagi 3 bas atau dia akan bagi 2 bas dan 1 van ke, tak pasti. Doktor lagi satu untuk accommodation tu, dia minta deposit 10,000 at least seminggu sebelum masuk. Lepas raya lah kan? Betul. Itulah sebab tu nanti awak kena bincang dengan bendahari bila nak collect duit, apa satu. Ya? Boleh Putri? Boleh doktor. Ni bendahari ni kurang cakap. Kena tulis deadline lah. Ni Alia apa nama? Tulis kos berapa, deposit berapa, nak bila. Tulis. So yang makan Sebab kos berapa? sebab dah ada deadline tu. Deadline kena ada. So bila booking tarikh hari bulan, full payment bila? Tulis. Check semua. Jadi boleh target nak kutip bila nak kumpul duit raya kan. Okay, lagi bahagian apa? Portfolio mana lagi? Okay, saya nak semua portfolio bergerak ya. Tak payah tunggu saya yang nak kena tanya, saya nak kena cakap, awak kena lapor. Satu lagi doktor. Saya nak tahu list kelas yang bertindih dengan trip. Nanti Sebab nak bagi buat maklumat. surat mencolek. Nanti bagi maklumat pada Dr. Amalina untuk LAS dengan LAN dari hari Jumaat 26 hari bulan sampailah ke hari Selasa 30 April. Bagi tahu Dr. Amalina apa kelas-kelas dan nama pensyarahnya sebab kita akan bagi surat kepada mereka mohon pelepasan kelas sebab awak pergi trip. Okay, so bila Dr. Amalina deadline-nya? Hari ni lah. Bagus. Wakil lah, kalau LAN saya amanahkan Robi, kalau LAS, siapa yang LAS? Sakiyah boleh? Boleh. Okay, Robi dengan Sakiyah hari ni. Thank you. Okay, doktor. Okay, apa lagi portfolionya? Doktor, untuk AJK teknikal dengan multimedia nak tanya kalau banner tu doktor prefer yang macam mana? Banner untuk talk. Itu kita belum discuss. Awak bagilah contoh. Apa maksud awak prefer yang macam mana? Prefer banting tu. Banner. Doktor prefer yang macam saya bukan pernah lah tapi ada satu kedai tak silap saya harga dia kalau 3 kali 9 kaki dalam 30 lebih. So duit tu nanti kita tak perlu buat macam tu pun. Tak perlu pun nak buat banner-banner macam tu. Buang saya duit. Kita just print banner yang pakai kertas biasa saja. Faham. Ya. Tak perlu pembaziran nak pakai vinyl apa semua tu. Nanti sebab sekarang ni minggu ni tak bolehlah cram sangat untuk yang kita punya talk tu. Ya, yang minggu ni settlekan dulu untuk trip. Nanti balik raya sempat lagi buat sebab kita ada talk yang pertama tu 25 April, sempat lagi masa awak balik ada seminggu lagi masa nak buat. Jadi yang minggu ni fokus dulu settlekan untuk trip. Nanti awak caca marba banyak pening kepala. Thank you for asking. Aiman ya? Saya doktor. Aiman ada sampai 4 ke 5 kat kelas ni. Pening kepala. Ada satu grup Aiman tu. Itulah dia dengan I tadi. Okey, apa lagi portfolionya? Nanti yang saya tengok senarai AJK makanan berlambak ya.
Jadi awak patutnya tiap-tiap hari ada giliran menjaga makanan. Faham? Jaga makanan untuk breakfast dengan untuk dinner tu. Kalau tidak, apa faedahnya berlambat-lambat AJK makanan? Maksudnya bila kata terus sampai hantar, okey, awak mungkin buka plastik ke, agihkan ke apa ke. Grup Pak yang last time tu memang tip-top masa kami pergi balik pulau. Siap sampai jajan, tiap-tiap bilik siap agihkan jajan, agihkan macam-macam, siap berkampung duduk dekat pentas tu mengagihkan jajan. Grup tu memang tip-top dia punya tu. So, awak pun boleh buat yang sama. Okay? Siap makan colek, Doktor. Itulah dia. Tak perlu tunggu asyik kami kena tanya je, penat lah. Boleh ya? Boleh ya Aiman? Aiman pun tak tahu mana satu yang Aiman yang patut dipanggil. Ya Doktor. Aiman monitor ya setiap portfolio ni buat kerja. Okey, baik Doktor. Kalau kita dah buat kerja awal-awal, kita dapat minimizekan masalah dekat site. Kita tak mahu nanti dekat site macam-macam haru biru jadinya. Kalau student 30 orang, 40 orang, okey, ni student ramai. Susah. Okay, jadi kita tak boleh berperangai. Bila studentnya ramai ni tak boleh berperangai lah. Nanti banyak membantu ke keadaan. Grup yang Pak Id last sem tu ramai tapi dia bagus. Dia tak menyusah. Yang kita bagi balik pulau tu Puan Sharifah. Dia pun grup tu 80 lebih juga dulu. Semua pandai buat kerja. Jadi grup ni pun insya-Allah dia boleh buat kerja. So jangan tunggu kami tanya ya, awak lapor kat kami. Okay doktor, ni apa dah buat, lapor. Lapor dekat grup AJK tu. Ni kalau tak tanya, senyap. Ni berapa hari ni kita tak tanya, senyap. Dia macam pahat dengan penukul. Okay? Okay, dah 12.35. Petang ni pun ada kelas lagi. Jadi saya rasa itu saja kan untuk sesi hari ni. So, terima kasih banyak-banyak kepada semua lecturer dan student. Kita jumpa hari Khamis. Okay? Ini saya tak keruan ni. Mak dah suruh basuh langsir. Mak dah suruh cat pasu ke. Mak dah suruh cat rumah ke. Kan? Betul tak? Tapi bagi yang cengkelat, dia adalah alasan. Alamak, ada kelas lah ni. Boleh buat alasan. Doktor. Kelas. Pasal Avia. Cendera mata. Tak dengar apa dia? Saya tak jelas lah. Pasal cendera mata. Dengar ke? Saya tak dengar. Pasal cendera mata, Doktor. Pasal cendera saya dah cakap dah hari tu. Cendera hati untuk Majlis Perbandaran Kanga, cendera hati untuk Majlis Bandaraya Al-Usta. Lepas tu yang awak punya kampung tu, itu sendiri grup masing-masing. Nak conversation. Tu berapa orang nak buat ada hari? Itu satu. Saya tak dengar. Awak cakap tak jelas. Nak berapa dia kata? Nak berapa? 1 MPK Kanga, 1 MBAS Al-Usta, 2. Kemudian awak punya kampung itu sendiri, nak bagi kain pelikat ke, nak bagi apa ke, itu sendiri, itu tidak wajib. Yang kita nak buat yang secara official 2. Yang lain bergantung kepada kumpulan. Faham ke? Faham. Macam last sem tu dia adalah yang beli kain batik lah, nak buat tasbih lah, sejadah lah, itu masing-masing punya kumpulan. Nak menyuka-nyukakan orang dekat side awak, dekat orang kampung tu. Projek 1 cultural mapping tak payah ada tu, kita hanya yang Majlis Perbandaran saja. Yang dekat kampung, yang awak pergi kat kampung tu, yang awak akan nanti jumpa ketua kampung. Ni banyak lagi kerja kena buat ni. Nak cari ketua kampung, nak cari segala macam, banyak kerja. So ansurkan dulu yang
mengenai accommodation, nak sewa kereta. Okay. So kalau macam lecturer, sebab macam Cik Mai ada satu kereta ya. Jadi kita sewa satu je lah ya. So Cik Mai akan bawa kereta Ya doktor. Tak, Mat bawa kereta Saya bawa kereta. Oh, Mat drive. Sebab saya nak kena balik kampung dulu. Okey, faham. Okey, Cik Mat ada kereta tak? Cik Mai. Oh, saya dengan bas tapi semua saya stay je dekat rumah adik. Tapi saya pergi dengan dengan rombongan lah. Bukan, maksudnya dekat sana kan you kata you akan ulang daripada rumah adik kan? Dia akan bawa kereta lah. Adik saya akan hantar. Oh, dia akan hantar, maknanya tak ada kereta lah kan? Kayaknya dia akan hantar ke homestay tu dan saya gerak sekali dengan doktor and group lah. Okey. So sekarang ni kalau macam contoh kita perlu macam lecturer untuk LAN kami ada satu lah. Kalau macam Cik Mat nak pakai kereta Cik Mat ke macam mana? Kita perlu ada perlu berapa kereta? 2 rasanya. Satu LAN, satu LAS. Sebab satu LAN kan untuk bergerak tu. Boleh tapi maksudnya Cik Mat last akan pakai kereta Cik Mat ke atau pakai kereta lain, kereta sewa? Macam mana ni? Tak, grup Cik Mat lecturer nak bergerak dengan kereta Cik Mat ke nak sewa kereta lain? Saya pun tak pasti lagi. Tak apa. For the time being, macam saya nampak untuk lecturer ni boleh je sewa satu dulu. Sebabnya kita sekarang ni kalau Cik Mat tak ikut kita sebab dia ada kereta, kita dalam tu ada 5 orang. So boleh je sewa satu dulu. Kalau ada keperluan baru sewa 2. Betul. Faham ya? Ni yang jaga kereta ni. Untuk lecturer satu dulu. Kita nak sewa apa? Beza. Nak kereta mahal ke kereta murah tu? Yang lecturer nanti dulu, tunggu raya nanti baru kita decide. Kereta mahal kita apa? Macam CRV, Alphard ada kalau doktor nak. Nak buat apa? Nak angkut harum manis? Ni tahu. Payah parking weh. Tak mau. Kalau nak Azia, Myvi. Beza tak ada? Ada satu kedai ada Beza. Tak, Tapi mahal sikit lah. Kalau kami yang 5 orang ni, eloklah Beza kot. Besar sikit. Betul. Kan? Kita tak ambil. Nak selesa CRV. Banyaklah ke CRV? Amboi kan. CRV mahal lah kot. CRV berapa? Amjad ni 300 je sehari. 300? Kenapa tak offer Lamborghini terus? Kalau ada saya dah offer dah. Kita pun nak gaya-gaya influencer juga, sikit-sikit Lamborghini. Kan? Beza doktor, nanti saya Beza. 100 deposit. Beza dia body besar sikit, naik 5 orang. Tu tak masuk lagi kami mengangkut barang nanti. Ada orang nak buat tong lah tu. Okey, dah ya? Jomlah kita tidur, ngantuk lah. Sakit telinga hari ni. Sebelum Zohor ni sedap tidur ni. Okey. Dah semua dah dapat tu tadi dan kita punya trip okey hari Rabu semua portfolio, saya tak ingatlah portfolio apa, semua kena gerak. Tak payah tunggu ditanya. Ni asyik nak ditanya all the time. Ni kalau kita lambat bertindak, you tahulah masa raya ni nanti homestay mungkin penuh ya, orang beraya, you tak tahu. Rakyat Malaysia ni bunyi je macam tak ada duit. Tapi kalau bab berjalan, semua tempat dia pergi. Okay? Dah. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam.